Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala as-siyama junnatan wa khassasa lis-sa'imina baban fil jannah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil, tuan-tuan imam, para pegawai Masjid Negara Malaysia dan semua muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kuliah duha perdana kita bersama dengan pelajar-pelajar ataupun warga Masjid Negara Malaysia pada pagi 23 Ramadan 1441 ataupun lebih masyhur dengan disebut dengan Ashrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan. Kenapa 10 terakhir itu suatu perbincangan khas? Sebab dia mempunyai beberapa keistimewaan yang tersendiri, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam 10 terakhir Ramadan banyak berlaku sejarah yang besar, seperti berlakunya malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dan gandaan pahala yang begitu besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan 10 terakhir Ramadan dengan mempertingkatkan ibadat. Mudah-mudahan di saat itu kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka perbincangan kita, hikmah Ramadan. Dalam kuliah kita pada kali ini, kita akan bincang tentang 10 terakhir Ramadan. Bagaimana gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat padanya, dan juga kita lihat tentang hikmah Ramadan itu untuk membebaskan kita daripada api neraka dan juga menjadi benteng. Ramadan, puasa sebagai benteng yang begitu kukuh dan kebal supaya kita semua terselamat daripada api neraka, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, sering kali para jemaah bertanya, bilakah malam 10 akhir? 10 akhir itu bila mulanya? Ini soalan dia kan. 10 akhir itu bila bermula? Jawabnya, 10 terakhir bermula daripada maghrib malam 21. Itu dia panggil dalam kira-kira Islam ini, dikira daripada awal malam. Maghrib itu malam untuk esoknya. Malam 21 iaitulah bermula maghrib pada malam itu. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini sudah 23. Bermakna malam ni malam yang ke-24. Maka bila berakhirnya 10 akhir Ramadan itu apabila tamatnya Ramadan. Apabila majlis raja-raja, pemegang mohor untuk Malaysia, versi Malaysia, kalau di negara lain, badan lain pula yang akan mengisytiharkan. Contohnya di Mekah, yang akan mengisytiharkan nampak anak bulan ke, tak nampak ke, raya ke, iaitulah Majlis Al-Qadha Al-A'la. Majlis Kehakiman Tinggi. Ataupun dia panggil Majlis Qadhi, kehakiman.
mereka yang akan isytiharkan. Di Malaysia, pemegang mohor raja-raja akan isytiharkan. Artinya, bila masuk 10 terakhir, sama ada dia 9 hari ataupun 10 hari. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, Asyahru hakadha. Maknanya bulan kita ini ada 29, ada 30. Andainya kita puasa pada tahun ini 29 hari, maka itu lengkap, genap, cukup. Tak perlu kita qada satu hari, tak cukup. La. Kalau kita puasa 30 hari, alhamdulillah, itu pun cukup. Maknanya, kalau bulan tu 30 hari, bermakna kita puasa 30. Kalau 29, cukup juga sebulan. Itu dia panggil Syahru Ramadan, sebulan berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala pilih Ramadan duduk di bulan qamari. Bulan qamari maknanya bulan ikut bulan. Bukan bulan syamsi, bulan ikut matahari. Mungkin di awal dulu anda sebut dalam siri yang awal, pemilihan bulan ibadat ini berdasarkan kepada qamari, kepada bulan, sebab dia berubah. Tahun ni panas, tahun depan sejuk. 10 tahun akan datang mungkin dalam musim sejuk, musim kalau Malaysia ni musim banjir kan. Ada pula mari musim panas. Itu perubahan-perubahan supaya manusia ni sentiasa ingat. Seronoknya puasa musim sejuk sebab tak panas, siangnya pendek kan. Ya Allah, sabar kita puasa musim panas. Siangnya panjang, udaranya panas, itu keadaan manusia. Baiklah para jemaah sekalian, 10 terakhir Ramadan mempunyai kelebihan maziyatu fadlin, kelebihan yang tersendiri yang telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita kena ingat 10 terakhir ini yang besarnya. Ramadan itu semua besar, tapi 10 terakhir kita nak pada waktu malam. Malam layali al-ashr. Ada satu lagi 10. 10 juga satu lagi. Nama dia 10 hari awal Zulhijjah. Bulan haji. Bulan haji 10 awal Zulhijjah itu siang. 10 akhir Ramadan malam. Maka kita kena bersedia untuk nak ihya, menghidupkan malam-malam yang 10 itu. Kerana apa? Kerana di sana terdapatnya Lailatul Qadri. Hari Zulhijjah, Nabi sebut sallallahu dalam sebut, "Ma min ayyamin", tidak ada hari yang lebih disayangi, disukai oleh Allah Taala kita beribadat padanya lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Hari, sebab apa hari? Sebab Arafah, wukuf pada siang hari, bukan malam. Malam tu boleh bagi orang yang tak wukuf pada siangnya, dia boleh pergi terus sampai ke malam raya, sampai subuh esok. Arafah siang, Hari Raya siang, Lailatul Qadar malam. Maka dari sudut kira-kira kita mengatakan hari yang paling baik dalam setahun hari Arafah. Ini para pelajar boleh tanda untuk fakta dan maklumat. Hari yang paling baik dalam setahun hari Arafah. Malam yang paling afdal dalam setahun malam Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Sama juga hari dalam seminggu, hari Jumaat. Susunan waktu-waktu fadail, waktu kelebihan dalam Islam ini mempunyai susunan yang tersendiri. Dia tidak bercanggah di antara satu sama lain. Sama juga waktu kita tadabbur Quran, surah yang paling afdalus suar fil Quran, Al-Fatihah. Ayat yang paling afdal, yang paling hebat, Ayatul Kursi. Itu dia panggil ayat surah. Mana kalau nak jawab jawapan, mesti jawapan kita tu kena ikut soalan. Manakah ayat yang paling afdal? Ayatul Kursi. Manakah surah yang... Sebab kalau tidak jemaah dia keliru, dia kata, Ustaz, saya dengar Ustaz kata ayat kursi. Ada pula orang kata surah Fatihah. Lah, itu surah, ini ayat. Maka para jemaah sekalian, baiklah. Khusus kepada malam 10 terakhir Ramadan ni, apa yang ada di sana? Sebab di sana terdapat Lailatul Qadri,
malam Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadri? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Maka para ulama mengatakan Al-Qadri dengan makna kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadri maknanya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kasratu maghfiratuz dzunub. Banyak ramai yang orang yang dibebaskan daripada api neraka, ditutup keaiban mereka pada malam yang tersebut. Maka itu dia panggil Lailatul Qadar. Ada juga ulama kan Al-Qadri bermakna dhiqa, dengan makna sempit. Apa yang sempitnya? Bumi sempit pada malam itu kerana para malaikat turun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, bumi sempit dengan sebab turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun. Maka kita tengok kepada gaya Nabi, ataupun itu bahasa orang motivasi, tapi bahasa kita belajar kitab, sunnah Nabi. Bagi anak, saya lebih guna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ihya layali al-ashr, menghidupkan malam 10 terakhir, ataupun dalam bahasa motivasi kata gaya Nabi. Gaya Nabi. Bolehlah. Yang pentingnya saya nak maklumat itu sampai, motivasi kita kuat kepada para jemaah sekalian. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini akan menguatkan semangat, menaikkan orang panggil raghbah, kegemaran ataupun kekuatan kita untuk meraih ataupun mengejar Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Ini hikmah yang besar. Allah anugerahkan kepada kita satu perkara, jangan kita buat main-main pula, kan? Allah Taala beri satu benda, kita pula buat. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, "Man hurima khairaha faqad hurim." Ada kata hurimal khaira kullahu. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan malam Lailatul Qadar, maknanya malam Lailatul Qadar mari, dia tidur kerah-kerah. Ataupun dia hidup mengumpat orang. Dia hidup sibuk dengan share benda-benda yang tak ada faedah, kan? Duk share benda-benda isu-isu semasa yang tidak memberi kebaikan kepada masyarakat, tidak memberi kebaikan kepada negara, maka kita mengatakan itu satu kerugian yang besar. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan malam ini, inilah manusia yang telah diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha. Allah Ta'ala redha kepada Aisyah, redha kepada bapaknya Sayyidina Abu Bakar, dan redha kepada semua para sahabat. Dia kata, qalat Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 terakhir Ramadan, apa Nabi kita buat? Shadda mi'zarahu. Ada riwayat kata wajadda wa shaddal mi'zar. Nabi kata mentingkatkan amalan dia dan mengemaskan ikat kain dia. Oh, ikat kain kemah-kemah. Apa makna? Tanda tuan-tuan. Sunnah yang pertama, syadda wajadda wa shaddal mi'zar. Bersungguh, tingkatkan ibadat dan kemaskan ikatan kain. Apa makna kemah ikatan kain di sini? Para ulama hadis duduk bincang. Ada yang mengatakan syaddal mi'zar dengan makna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tingkatkan ibadat. Satu. Ada juga yang mengatakan syaddal mi'zar iaitulah tidak lagi duduk bersama dengan isteri dia. Mana malam ni bukan malam untuk kita berseronok-seronok dengan makhluk, tapi malam untuk kita mendamping taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya perkara itu harus. Tapi itu yang dikatakan keharusan itu tidak digunakan untuk masa ini, sebab ini masa keemasan. Masa kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, masa kita bersama dengan ma'arrab, bersama dengan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhkan daripada
isteri-isterinya sebab dia beriktikaf. Baik. Yang kedua, yang pertama syaddal mi'zar. Yang kedua wa ahya lailahu. Allahu akbar. Ahya lailahu artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Dua. Yang ketiga wa aiqaza ahlahu, Nabi kita kejutkan keluarga dia, isteri-isterinya. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana ada 3 isu. Syaddal mi'zar, ahya lailah, hidupkan malam, dan juga mengejut ataupun panggil semua keluarga, isteri berkumpul dan melakukan solat tahajud pada malam yang sangat berkat ini. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah, sempena dengan huraian kita ni akan berkait rapat dengan musim PKPB. PKP 1, 2, 3, 4, 5 dah habis, masuk B dah sekarang. InsyaAllah, kita doakan pada bulan yang mulia ini, di saat kita berpuasa, di saat kita akan berbuka puasa, waktu sahur, semua tu waktu mustajab doa. Masya Allah, tabarakallah. Ni orang duk cari mustajab doa ni bila? Sekarang, waktu kita berpuasa, waktu nak buka puasa, waktu sahur, adalah waktu mustajab, insya Allah. Kita doakan supaya tidak ada lagi PKPBC, tak ada. Setakat B cukup, insya Allah. Dengan doa kita, dengan munajat kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Dia nak buat apa? Yaf'alu ma yasha'. Allah Ta'ala akan buat apa yang dia nak. Maka kita minta, ya Allah, ya Tuhanku. Yang pertama sekali kita minta, ya Allah, kabulkan ibadat yang kami lakukan ini, ya Rabb. Kemudian kita minta Allah Ta'ala angkatkan COVID-19 ataupun virus corona ini daripada negara kita dan juga daripada negara umat Islam dan daripada seluruh dunia seluruhnya. Semoga kita kembali aman, dapat kembali melakukan ibadat di rumahnya, insya-Allah. Itu pun kami yang duduk jauh-jauh ni, bila kita tengok di masjid negara sudah dapat solat berjamaah, solat Jumaat, Allahu Akbar. Kita mengharapkan supaya 2-3 berapa orang yang ada ni belakang tu penuh nanti, insya-Allah dalam masa yang terdekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah Ta'ala itu hampir kepada hamba-Nya apabila kita memohon, apabila kita ikhlas, bila betul-betul kita tawajuh, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu akan datang dengan masa yang terdekat, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, apabila kita beritahu 3 perkara yang kita nak. Yang pertama sekali kita cuba bincang tentang ahya lailahu. Nabi kita menghidupkan malam. Ataupun kita ikut tartib hadis, kan? Tartib hadis lebih baik. Yang pertama sekali jadda wa syadda. Jadda maknanya berijtihad, maknanya sungguh-sungguh beribadat. Sebagaimana kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kita bersungguh-sungguh beribadat pada 10 akhir lebih daripada masa yang lain. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi, semua hidup dia itu ibadat, zikir pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ashrul awakhir, 10 yang terakhir lebih kuat lagi. Maka kata di Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menghuraikan hadis ini, dia kata wa yusannu ziyadatul ijtihad fil ibadati fil ashril awakhir min Ramadan. Sunat kita tambahkan lagi kesungguhan kita, kekuatan kita, ijtihad kita dalam beribadat di 10 terakhir Ramadan. Jemaah akan tanya nanti, Ustaz, apa yang kami nak ijtihadkan? Apa yang kami nak sungguhkan? InsyaAllah dalam program kita ini kita akan bincang sampai orang panggil sampai boleh dipahami dan naik semangat untuk beribadat, insya-Allah taala. Maka bila Nabi bersungguh, dalam hadis itu dia menyebut tentang syaddal mi'zar, ikat kain. Ikat kain itu maknanya bersungguh benar. Bersungguh benar. Saya dalam bahasa kita ni mana ikat kain, kalau kita nak lari kuat ni, nak lari kuat, kita ikat kain takut jatuh. Itu ibarat kata. Bagi orang Kelantan, kami ni orang Kelantan, kalau kita nak lari kuat, dia panggil bercawak kotel.
Cawak hotel ni maknanya ikat kain yang kemah lah. Kalau setakat lari maraton pun tak akan cabut kan. Biasa kan orang-orang kampung dia pakai kain sarung. Kain sarung ni kalau tak ikat betul-betul, jawab dia berjalan seorang lah kita. Jadi kita kena ikat kemas. Artinya nak berlari kuat, nak ibadat tu kena kuat. Ada juga mengatakan syaddal mi'zar kinayatun an i'tizalin nisa wa tarkil jima'. Ada yang mengatakan ikat kain dengan maknanya menjauhi isteri, tidak melakukan persetubuhan kerana waktu tu waktu kita nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Sebagaimana kata di ahli syair, qaumun idza harabu shaddu ma'azirahum anin nisa'i walau batat bi athari. Kumpulan ini apabila mereka harabu, bila mereka berperang, mereka kuat kerja, mereka akan ikat kain dia kuat-kuat daripada orang perempuan walaupun tidur di sebelah isteri yang suci, maknanya yang tidak haid. Itu syarah kepada hadis melalui kata-kata syair. Baik, jelas yang pertama, syaddal mi'zar. Jad al-ijtihad. Yang kedua, ahya lailahu. Nabi kita menghidupkan malam. Apa makna menghidupkan malam? Masya Allah, tabarakallah. Sebab kita ni bila kita tidur, dikira mati. Kan? Bila orang tidur, seolah-olah malam tu mati. Orang tidur, mati kecil. Allati lam tamut fi manamiha, yang tak mati waktu dia tidur kan. Bila sedar, maka orang panggil orang ni orang hidup balik. Menghidupkan malam, iaitulah istaghraqhu bis-sahar. Kita jaga malam. Jaga malam, setakat mana yang kita mampu. Bagaimana kita nak jaga malam? Para jemaah sekalian, ini dia panggil dalam sudut bahasa menyebut tentang Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Musa, Nabi kata, masalul ladzi yazkuru rabbahu, bandingan orang yang berzikir, sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla, walladzi la yazkuru rabbahu, dan orang yang tidak mengingati Allah Azza wa Jalla, masalul hayy wal mayyit, seperti bandingan orang mati dengan orang hidup. Orang mati dengan orang hidup sama ke? Mana ada sama? Kan? Dalam Quran Tuhan kata, awaman kana maitan fa ahyainahu. Orang dulu tu mati, kami hidupkan dia. Mati di sini bukan makna mati roh. Mati roh tu orang ke bumi dalam tanah. Maknanya mati hati. Jiwa dia mati. Maka Allah Ta'ala hidup dia dengan apa? Dengan iman. Hidup dengan Quran. Sama juga bila kita kata ahyal lail, menghidupkan malam. Kita pun selalu sebut dan biasanya kalau di surau, di masjid, dekat Ramadan dia tulis tabung ihya Ramadan. Apa makna ihya Ramadan? Di masjid. Masjid mana? Daripada masjid negara sampai masjid kampung dalam hutan pun tabung ihya Ramadan. Maknanya tabung nak menghidupkan Ramadan. Adakah Ramadan itu mati? Jawabnya, Ramadan itu mati kalau tidak ada aktiviti. Kita hanya berdoa, ya Rabbi Allah memballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kembali Ramadan. Adakah kita nak Ramadan yang hidup atau Ramadan yang mati? Ini. Kita nak Ramadan yang mana? Ya Ramadan yang hidup, Ramadan yang mati. Nak Ramadan yang hidup, maka kitalah kena hidupkan dia. Ramadan tu bulan, Ramadan tu bekas. Kita nak isi apa dalam bekas itu? Maka ahya. Kita ahyakan Ramadan. Kita hidup Ramadan itu dengan ibadatnya, dengan solatnya, dengan puasa Ramadannya, dengan istighfar, dengan zikir, dengan tadarus Quran, dengan infak fi sabilillah, dengan kita bagi makan orang berbuka puasa, dengan kita bantu golongan miskin. Itu semua mana ahya Ramadan. Baik, saya nak fokus kepada wa ahya lailahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam apa? Maknanya malam tu mati. Kalau kita nak hidupkan dia, kita bangun beribadat, maka kita hidupkan malam. Masya Allah, tabarakallah. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, para jemaah jangan pelik. Apa banyak cerita Aisyah je ni? Biasanya, isu-isu dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Sebab apa? Sebab Aisyah ni awal lagi dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan.
Maknanya awal daripada awal permulaan hijrah tu dia sudah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, dia masih lagi muda. Ingatan dia masih kuat, maklumat tu banyak. Maka riwayat daripada Aisyah banyak. Ada juga riwayat daripada isteri lain, tapi bukanlah tidak sebanyak apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Masya-Allah tabarakallah, itu kelebihan mangkap. Karena itu Allah Taala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin lebih daripada 4 untuk apa? Untuk mendedahkan rahsia ibadat Nabi dalam rumah. Untuk menserlahkan kepada kita apakah cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga dia. Kita ni kalau kahwin lebih daripada seorang, mendedahkan tembelang kita sendiri. Apa orang panggil Allahumma salli ala Muhammad, adil ke tidak, berlaku adil kepada para isteri-isteri ataupun macam-macam kerenah yang ada, maka rahsia Allah Ta'ala izinkan Nabi kahwin lebih daripada 4 sebab nak dedahkan rahsia. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la a'lamu Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qara'al Qur'an kullahu fi lailatin. Aku tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran pada seluruh malam. Pada satu malam dia baca semua Quran yang sudah turun. Wala shalla lailatan hatta subh. Nabi kita bersolat, berdiri solat sampai subuh. Biasanya Nabi baca Quran dalam solat dia. Dia solat, dia baca Quran. Dua-dua sekali dapat. Solat, baca Quran. Wala shama syahran kamilan ghaira Ramadan. Nabi kita tak berpuasa 1 bulan penuh lain daripada Ramadan. Maka kata sebahagian ulama hadis, kemungkinan ahya lailahu itu dengan makna kebanyakan malam Nabi kita hidup, ataupun mungkin dia tidur sekejap, dan termasuk juga dalam menghidupkan malam itu, iaitulah kita makan malam dan makan sahur. Semua termasuk. Baiklah para jemaah sekalian. Sekarang ini saya nak susun jadual kepada para jemaah. InsyaAllah Ramadan masih banyak lagi. Lailatul Qadar kita anggaplah depan kita. Anda tak nak lepaskan. Ustaz, dah ada malam-malam 23. Ada orang kata pagi tadi, setengah tempat, matahari naik, sinarannya bercahaya. Itu tanda Lailatul Qadar. Saya kata tak usah duk teori banyak. Teori kita, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata, carilah, burulah kalau kita nak. Saya pun tak tahu nak guna istilah. Ada orang kata memburu Lailatul Qadar. Ada orang kata mengejar Lailatul Qadar. Ada kata mencari Lailatul Qadar. Ada kata macam-macam kain rentang banner orang tulis. Tapi tahun ni tak ada orang tulis sebab PKP mari senyap selaka dah. Kita nak buru dia, kita nak kejar dia, kita nak cari dia. Yang penting Lailatul Qadar akan datang salah satu daripada malam layalil ashir, akan datang salah satu daripada malamnya Lailatul Qadar. Habis apa yang saya nak buat? Ini saya nak suruh buat ni. Maka para jemaah sekalian, ahya lail, ulama mengatakan syamil li jami'i anwa'il khairat wal ibadat. Menghidup malam. Dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa dia berdiri pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Ulama hadis kata berdiri sini bukan makna berdiri. Maknanya berdiri dengan makna bangun, melakukan ibadat dan kebajikan. Artinya semua perkara yang baik kita boleh buat pada malam itu. Contoh, gaya yang paling simple, yang paling mudah, yang mampu tuan-tuan buat, khususnya untuk tahun ni, 1441 PKP, Ramadan PKP. Bila bermula malam, bermula maghrib. Maka kita buat persiapan awal. Sebelum maghrib, tuan-tuan dan puan-puan duduk, menunggu berbuka puasa iftar, kita ambil peluang waktu itu untuk berdoa. Kalau anak kita kecil-kecil, bapa tolong doakan. Supaya anak ni membesar dalam keadaan baik. Allah ambithu nabatan hasanah. Ya Allah, besarkan mereka dalam pembesaran yang begitu baik. Dengan mendapat ilmu yang bermanfaat, dengan akhlak yang mulia. Cantik. Kita doakan untuk kita, doa mak ayah kita. Mustahak sangat-sangat. Kerana itulah saya rasa
hikmat mari PKP ni, tidak ada lagi syarikat-syarikat swasta yang cuba nak mengambil alih tugas anak-anak berdoa kepada ibu bapa. Kita sendiri yang doa, tajuk dia. Kita sendiri yang kita buat. Kita sayang mak ayah kita, kita doa. Ya Allah, kami teringat waktu belum buka puasa dulu, ibu kesana kemari sibuk dia duduk menyiapkan sajian makanan untuk berbuka puasa. Sekarang ini ibu sedang berada dalam kubur, maka ketika itu kita menangis, ya Allah ya Tuhanku, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam kubur. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu berilah rahmat sepenuhnya kepada mereka sebagaimana mereka telah kesihan kepada kami waktu kami kecil. Doa sungguh-sungguh. Kita rayu, minta dengan Allah SWT supaya Allah Taala curahkan ke dalam kubur mereka rahmatnya yang begitu luas, yang begitu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Bila azan maghrib, kita buka puasa. Bismillah, makan. Kan? Sudah makan, jangan lupa doa baik buka puasa. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Saya ingat dalam siri dulu kita dah bincang. Tapi ini untuk program lengkap, kan? Kemudian kita solat maghrib berjamaah. Jangan cincai. Oh tak apalah. Ibu lambat dekat dapur. Abah solat dulu dengan budak-budak. La. Dulu kita bekerja-kerja ke masjid. Masjid imam tak tunggu sebab lepas solat dia nak balik rumah dia. Nak buat persiapan untuk solat isya, untuk tarawih, ataupun dia belum makan lagi makanan yang berat kan, dia makan tamar dulu. Sekarang ni kita semua di rumah kita buat set jadual, sama ada nak makan terus bermula dengan tamar, air, makanan, ataupun kita tamar, air, solat maghrib, kemudian baru kita sambung makan di rumah kita imam, kita makmum, semua orang. Maka ini waktu yang cukup baik kita solat maghrib berjamaah. Jangan cuai, jangan abai. Jangan kata, setengah ni yang orang perempuan macam tu dah. Lambat saya ni, saya nak siap-siap dapur, kamu solat dulu. La. Kenapa? Allah beri peluang kita solat berjamaah. Kenapa kita tak nak? Masya Allah, tabarakallah. Bermula dengan jamaah. Selepas solat maghrib, jangan duduk kerja nak pergi makan. Ba'diyah maghrib dulu. Solat sunat 2 rakaat lepas maghrib. Muakkad. Selepas itu barulah kita, kalau nak sambung makan, sambung. Kalau tak dah makan dah siap, kita mula nak cuci pinggan, nak bersih tempat dan sebagainya. Kalau dah semua dah clear, mula dengan baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Layali al-ashr, bermulanya malam 10, bermulanya maghrib, maka kita ihya malam, hidupkan malam. Sampai isya. Masuk waktu isya. Azan isya. Solat isya berjamaah. Kemudian ba'diyah isya tu. Solat ba'diyah isya, mana selepas isya. Lepas isya, solat sunat ba'diyah, barulah kita mula solat tarawih. Mula solat tarawih. Terpulanglah ikut kemampuan masing-masing. Saya nak syorkan, kalau boleh, kekalkan momentum seperti biasa. Kita solat 20 rakaat bersama anak-anak. Tak mampu budak-budak ni. Boleh 8 rakaat, silakan. Boleh lagi 10, silakan. Nabi SAW sebut dalam hadis, salatul laili masna masna. Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tak kira berapa rakaat pun, silakan. Tak usah duduk berkira sangat dalam masalah rakaat. Anda dah sebut panjang dulu dalam kuliah kita di Masjid Negara, ketika anda syarah kitab Mestika Hadis. Tuan-tuan boleh ingat kitab Mestika Hadis. Kita dah awal Mestika jilid yang kedua. Tentang bab solat. Panjang kita hurai tentang solat tarawih, bilangan rakaat tarawih. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Azza wa Jalla, di antara ilmu yang telah saya sampaikan, beberapa buah kitab kita khatam dalam kuliah pagi Sabtu di Masjid Negara. Kita juga terima kasih kepada Tan Sri Syekh yang telah menjemput saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ihsan pada waktu itu. Kita mula dengan kitab Muniyatul Musallin. Kemudian mari kitab Mestika Hadis, khatam kitab Mestika Hadis. Kita sambung pula dengan Penawar Bagi Hati, khatam Penawar Bagi Hati, Anak Kunci Syurga. Alhamdulillah, semua rakaman-rakaman itu masih ada. Kita kata jazahumullahu khairah kepada al-qaimin, kepada pihak penganjur yang telah beri peluang. Baik. Isu rakaat tak usah timbul. Kalau boleh buat 8, 10, 20 lagi baik. Kemudian, oleh kerana 10 terakhir Ramadan ini kita mempunyai kekuatan, insya-Allah. Saya yakin dan percaya para penonton muslimin dan semangat mempunyai kekuatan. Syadda mi'zarahu, mempunyai kekuatan semangat untuk beribadat. Maka kita cut setakat tarawih dulu.
Jangan solat witir lagi. Berhenti di mana? Solat tarawih. Oh, kenapa tak solat witir? Ada sebab. Kita akan simpan witir kita di akhir malam. Supaya dari sudut psikologi, kita ni kalau ada perkara yang belum siap, kita akan bersiap untuk menyiapkannya. Contohnya, saya lepas tarawih tadi terus witir. Jadi tengok jam pukul berapa? Pukul 4, melambat lagi. Witir dah solat. Pukul berapa? 4:30, melambat lagi. Tapi kalau kita belum siap, kita mempunyai cita-cita besar untuk apa? Untuk bangun di akhir malam, insya-Allah. Ni ada orang tanya, dia kata, Ustaz, bagaimanakah jam loceng yang paling kuat yang boleh mengejutkan kita untuk bangun di akhir malam? Saya kata jam loceng ada dua kategori. Jam yang luar, yang kita duduk sakuk di dinding, jam dalam handphone kita, bunyi macam-macam, dia punya nagamat, bahasa Arab kata nagamat, ringtone, bunyi dia tu macam-macam kan. Tetapi yang betul-betul menggerakkan kita, membangunkan kita, menyedarkan kita yang betul-betul, apa dia? Al-qalb. Yang ada jam dalam hati kita. Kita letak pasang niat yang baik, azam yang jitu, aku nak bangun di akhir malam, insya-Allah. Sebagaimana kata Ibnu Ijlan rahimahullah taala, quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin terletak di mana? Dalam hati. Kekuatan orang mukmin terletak dalam hati. Mana bukti? Kamu tengok, orang tua, warga emas, tak pernah miss bertongkak berjalan ke masjid pada waktu panas, waktu sejuk. Kita tengok dia, hari Isnin, hari Khamis, puasa sunat, musim panas, musim sejuk. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Kekuatan jiwa dalam hati. Berapa ramai orang yang muda-muda mempunyai kekuatan, boleh kayuh basikal berpuluh kilometer. Saya minta maaf, dalam kurungan, maaf kepada pengayuh. Ini hanya contoh. Boleh maraton, jogging, pusing ke LCC, berapa puluh pusingan. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Nak kata apa? Tapi rumah dia dengan masjid, beberapa langkah tak sampai. Masya Allah. Puasa sunat, tak jangan ditanya. Sepanjang tahun tak ada puasa sunat. Sebab asyik duduk makan. Kita mengatakan, quwwatul mu'min fi qalbi, kekuatan orang mukmin duduk dalam jiwa. Kalau jiwanya kuat, dia akan bangun. Maka, kita letak jam loceng kita duduk di mana? Duduk dalam hati kita. Jam loceng kita fil qalb, dalam hati, ini yang paling kuat. Masya Allah, yang paling mantap. Kita duduk di situ. Allahu Akbar. Kita akan bangun. Bila bangun di akhir malam, kita solat witir. Berapa rakaat nak buat? Boleh ya kita buat. 2, kemudian 1. Boleh. Ataupun kita sambung tahajud. Contohnya kita solat di awal malam tadi baru 10. Kita sambung di akhir malam pula 10. Nak lengkapkan 20. Dia kata Ustaz, tak sama tu. Yang awal malam tadi tarawih, yang akhir malam tahajud. Masya Allah, tabarakallah, para jemaah sekalian. Ini yang saya kata package. Kita kena ingat, solat malam bermula bila? Bermula selepas solat isyak sampai subuh. Itu nama dia solat malam. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, bila mari Ramadan, nama dia Qiyam Ramadan. Orang panggil tarawih. Naam. Oh, ada jemaah tanya, Ustaz, saya ni kalau bangun tidur, saya akan solat sunat taubat, saya akan solat sunat hajat, saya akan solat tasbih contohnya. Tasbih ni walaupun ada perbincangan ulama, tapi ada yang ramai ulama hadis yang menerimanya. Maka saya solat tasbih, saya solat hajat, saya solat taubat. Kita kata silakan. Itu semuanya termasuk dalam kategori solat al-qiyam, solat qiyamul lail. Alhamdulillah. Tahajud. Dia kalau kita bangun daripada tidur, kita solat, nama dia tahajud. Maknanya tahajud, solat malam setelah bangun dari tidur. Nama dia tahajud. Jelas? Solat malam, package. Daripada selepas isyak sampai subuh. Kalau kita tidur, bangun, nama dia tahajud. Cuma dalam kategori tahajud tu boleh. Solat tasbih, solat hajat, solat taubat, solat wudu pun masih boleh. Kita ambil wudu, kita solat sunat wudu. Boleh. Cuma jangan lupa, Nabi kata salatul laili masna masna, solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
Fa iza khifta subh, apabila nak masuk waktu subuh, fa autir, naklah kita jadikan solat witir. Solat witir tak kira lah berapa rakaat kita nak buat, 3 rakaat ke, 5 rakaat ke, 7 rakaat boleh. 1 rakaat pun boleh, tapi terlalu nampak rajin sangat 1 rakaat. Jadi kita ambil yang sederhana, kita buatlah yang witir kita 3 rakaat yang terakhir. Sama ada kita buat 2, 1 ataupun langsung 1, 2, 3. 1 rakaat bangun. 2 rakaat bangun lagi. Jangan duduk. Kalau duduk rakaat tahiyat awal tu maghrib nama dia. Ini witir. Witir dia akan langsung 1, 2, 3 baru duduk tasyahud, baru bagi salam. Ataupun kita nak buat 5. 1, 2, 3, 4. Yang kelima baru duduk tasyahud, bagi salam. 1 je dia punya tasyahud kan. Bukan ada 2. Nanti buat 2, 1 tasyahud lah, jadi akhir sekali solat kita ada 3 tasyahud. Kita kata tidak. Orang solat 3 tasyahud ni 2 ya. Sama ada dia lupa ataupun dia masbuk. Orang masbuk 3 tasyahud. Contohnya saya mari, kita masuk lagi, imam sedang tasyahud awal. Kita tasyahud sekali dengan dia. Tasyahud tidak kira tu, kita duduk sekali. Kan? Kemudian, bila imam tasyahud akhir, kita tasyahud pula. Tasyahud apa? Tasyahud awal kita. Kemudian, bila imam bagi salam, kita bangun, tambah satu lagi. Jadi, 3 tasyahud. Itu orang solat 3 tasyahud ni, orang lupa ataupun orang masbuk. Baiklah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, sesar kita di akhir malam kita witir, tasyahud, dan dalam fiqh mazhab Syafi'i dianjurkan supaya di akhir solat witir, rakaat yang terakhir lepas kita rukuk, i'tidal, kita baca kunut. Bila? Setengah akhir Ramadan, maknanya malam 16 sampai malam akhir. Ada orang tanya, kalau saya baca daripada awal, ada juga pandangan ulama kata boleh daripada awal. Bahkan ada yang mengatakan witir, kalau solat witir luar Ramadan pun kita boleh kunut. Tapi kita ambil cara yang telah kita belajar tu. Kita witir, kita kunut, selepas solat witir, jangan lupa baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita terus baca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, panjangkan suara. Subhanal Malikil Quddus. Ingat, 3 kali baca. Ada riwayat lain tambahan, Rabbil Malaikati Warruh. Lepas pada 3 kali baca penutupnya ni. Alhamdulillah. Baik. Timbul lagi soalan. Itu ustaz ajar solat. Apa lagi saya nak boleh buat? Boleh. Kita baca Quran. Kita solat, kita penat duduk, kita baca Quran. Bagi orang perempuan yang haid, yang uzur pula macam mana? Tak adil je. Kami macam terpinggir. Tidak ada terpinggir. Puan tak boleh buat hanya solat dengan baca Quran secara orang panggil tadarus. Itu yang tak boleh. Istighfar, bertaubat, bermunajat, bersedekah, bantu, semua dapat. Masya Allah, tabarakallah. Contohnya kita bangun pukul 5 pagi, pukul 4 pagi bangun. Orang lain bangun tahajud, kita bangun, sediakan makan sahur kepada keluarga. Masya Allah, tabarakallah, kita akan duduk sekali dengan mereka seolah-olah kita solat sekali, sebab kita bangun menyediakan makan, mereka sedang solat. Allahu Akbar. Luas rahmat Allah Ta'ala. Puan-puan, adik-adik, kakak-kakak yang uzur di akhir Ramadan, jangan bimbang. Sebab itu saya selalu pesan, kalau nak ambil pencen pahala malam Lailatul Qadar, buatlah amalan waktu tidak uzur. Waktu tak uzur, kita buat amal daripada awal Ramadan lagi. Dengan baca Quran malamnya, dengan tahajudnya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan kita baca Quran, akhirnya bila waktu malam kita tak boleh nak baca Quran dengan salat, insya-Allah malaikat akan tulis pahala dia seperti malam-malam yang dia buat di awal Ramadan. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Rezeki. Saya namakan tajuk ini, pencen penuh. Kita kan orang kerja ni suka makan pencen. Pasal itulah setengah-setengah orang ni bila PKPB mari, silap dia kata. Patut tunggu lepas raya, malas nak pergi jabat. Kita kata, Masya Allah, hujung bulan kau tunggu. Waktu nak pergi jabat, kita malas. Tak, maaflah saudara-saudari yang pernah pergi berjabat tu. Baiklah. Artinya, ihya'ul lail, qiyam Ramadan, semua benda kita boleh buat. Dia kata, musim PKP ni nak pergi cari orang miskin payah ustaz. Kita telefon awal lagi. Makcik,
Makcik ni orang miskin, tapi ada tak buku-buku akaun? Paling dia tak ada, insya-Allah biasanya makcik orang kampung ni ada akaun di tabung haji, contohnya. Ada akaun di bank mana-mana. Jadi kita ambil malam-malam, kita tengok nombor akaun dia. Kita masuk malam ni 50, malam esok 50. Orang miskin masuk kepada pusat-pusat pengajian, tahfiz, kan? Tabung masjid kita boleh infak. Oh, masjid buat apa? Masjid tutup sekarang ni. Cari tabung lain yang tak tutup. Masya-Allah, tabarakallah. Yang penting, masjid walaupun tutup sekarang, tapi aktiviti itu sepanjang tahun. Bukan hanya Ramadan saja. Tapi pahala kita sedekah dapat. Dan pahala kita bersedekah secara sembunyi lebih baik daripada kita duk iklan-iklan yang boleh menimbulkan perasaan riak, boleh menimbulkan macam-macam persepsi orang kepada kita. Kita kata buatlah secara rahsia, itu lebih baik. Jelas? Ihya Ramadan kita boleh buat dalam semua perkara. Qiyam Ramadan kita boleh buat semua perkara dengan solatnya, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan nasihat. Kita boleh nasihat. Saya tak boleh solat ni. Kita boleh nasihat, cari kata-kata hikmah yang baik-baik, yang boleh mengejutkan saudara kita, boleh memberi peringatan, kan? Masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Di antara bacaan yang kita baca, sebagaimana kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan Lailatul Qadar, saya nak baca apa? Ni menarik ni. Sayyidah Aisyah ni cerdik orangnya, kan? Allah Taala pilih dia jadi isteri Nabi fid dunya wa fil akhirah. Masya-Allah, tabarakallah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, saya nak baca apa? Nabi kata, Nabi kita aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikutlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat dah. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu gaya. Cara anak kalau kita ajar, kan, mungkin jemaah yang ikut kuliah kita di Masjid Negara boleh ingat. Ana selalu ajar kalau kita nak hafal doa, kita kena guna tangan supaya kita ingat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa ada? 5. Cuba angkat tangan. Masing-masing kata. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu akbar. Ya Allah, innaka afu. Engkau ya Allah pemaaf. Suka memaafkan. Tuhibbul afwa, suka maafkan. Fa'fu anni, maaflah segala kesalahan aku. Mana kita niat semua kesalahan kita, kita minta maaf pada Allah. Nabi kita ajar sepatutnya, Aisyah. Nabi kita tak panjang, tak ajar zikir munajat panjang-panjang sampai 20 minit. La, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu je doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syamil, secara globalnya. Tetapi kita kena baca doa pula apa yang kita nak. Sebab itulah saya kata berbeza para jemaah sekalian di antara berdoa dengan baca doa. Kalau kita baca doa, kita baca, ambil buku doa ni kita baca. Hajat kita mungkin tak sebut dalam ni. Habis macam mana kita nak tahu? Maka bila kita berdoa, bermakna hajat yang kita nak, kita akan sebut semua. Kita nak kebaikan dunia akhirat. Kita nak Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita nak keluarga kita bahagia. Kita minta. Itu berbeza di antara baca doa dengan berdoa. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah program kita Ihya Ramadan. Kita pergi kepada yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aiqaza ahlahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengejutkan isteri-isterinya. Masya-Allah, tabarakallah. Mengikut dalam riwayat kata, yuqizu ahlahu fi sa'iris sana. Nabi kita sepanjang tahun, akhir malam dia kejut isteri dia, bangun. Dalam Sahih Bukhari daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah juga salah seorang daripada isteri Nabi. Walaupun dia sudah kahwin terlewat dan Ummu Salamah juga sudah berumur, bukan seperti Sayyidah Aisyah. Maka dia, tapi Ummu Salamah ni Hindu nama dia, cerdik orangnya, banyak juga meriwayat hadis-hadis. Kata Ummu Salamah, istayqazan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Satu malam Nabi kita berada di rumah Ummu Salamah, dia Nabi kita sedar tidur tengah malam. Faqala subhanallah, Nabi kita baca subhanallah macam terkejut.
Ma unzilal lailata minal fitan. Apa yang telah diturunkan malam ni banyak fitnah turun. Wa maza futiha minal khazain. Allah Taala buka banyak khazanah-khazanah, mungkin banyaknya kesenangan yang keluar. Nabi kata apa? Ayqizu sawahibatil hujar. Nabi kata kejutkan tuan-tuan bilik tu. Nabi tak ada rumah tuan-tuan, dia ada hujurat. Hujurat ni bukan rumah, bilik. Kan isteri dia ramai, dia buat bilik gitu ya. Anak tak ada, senang. Nabi kata bagi kejut. Tuan-tuan bilik nak bagi kejut. Suruh bangun semua salat. Farubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhir. Allahu akbar. Mungkin ada orang yang berpakaian di dunia, telanjang di akhirat tak ada pakaian. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maknanya Nabi SAW kata pernah Nabi kita pergi rumah Fatimah, rumah anak dia dengan Sayyidina Ali. Rumah Fatimah ni kat mana? Tuan-tuan yang pergi ke masjid Nabi, kan? Ni masjid Nabi macam ni. Ni arah kiblat. Kita pergi kiblat, kita mengadap muka kita, mengadap ke makam Nabi sallallahu. Makam Nabi tu di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian kita pergi ke belakang Raudah, ada tempat tinggi, dipanggil Dakatul Aghawat, tempat orang sepotong duduk tu. Kan? Tepi tu ada rumah Fatimah. Mana belakang rumah dia je Fatimah tu. Yang lain-lain tu hujurat, bilik-bilik isteri. Maka Nabi kita pergi rumah Fatimah, Nabi kita kejut, dia kata, "Ala taquman tusalliyan?" Anak dah berdua, bangunlah solat. Mana walaupun Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah sudah kahwin, Nabi masih lagi pergi kejut menantu dengan anak dia. Masya-Allah. Jadi jangan pelik. Kita sebagai ayah, ni musim PKP ni mungkin ramai kat rumah kita, menantu pun ada, anak pun ada. Isteri kita tu memanglah kita akan kejutkan dia. Menggodok sekali sebilik kan. Anak-anak kejut, menantu kejut juga. Tengok Nabi kita kejut Sayyidina Ali. Tak kata ai. Tak sampai hati ya. Malu nak kejut menantu ni hajat tahajud. La. Nabi kata, "Ya ala taquman tusalliyan." Anak dah berdua, bangun solat. Masya-Allah tabarakallah. Maknanya kita kejut semualah keluarga kita. Isteri, anak-anak, menantu, cucu. Yang kecil-kecil tak payahlah buat kacau kita nak solat ya kan. Kita kejut yang sudah boleh solat, suruh bangun semua. Masya-Allah tabarakallah. Sepanjang tahun. Tapi akhir Ramadan lebih-lebih lagi. Karena itu saya kata simpan witir, kita solat di akhir malam, waktu sahur, waktu mustajab. Masya-Allah tabarakallah. Kita simpan witir. Maknanya kita witir bila? Di akhir malam. Sebelum kita bajet lah, kan? Kita nak mula sahur jam 5, 4:30 bangun. Kalau boleh bangun pukul 4, fa biha wa ni'mat. Awal lagi bagus. Lagi banyak kita faqumu lillahi qanitin, lagi nama kita berdiri. Masya-Allah tabarakallah. Itu program kita yang ketiga. Dan yang keempat, al-i'tikaf. Sepatutnya kalau tak ada PKP, kita akan beriktikaf di masjid, kan? Baik, musim PKP ni macam mana iktikaf? Para jemaah sekalian, apa makna i'tikafa? I'tikaf tu maknanya duduk bersendirian, senyap-senyap. Duduk berkhulwat dengan Allah, itu makna i'tikaf. I'tikaf wal akifin, mana orang i'tikaf ni orang duduk diam. Kalau zaman kita orang Melayu ni panggil bertapa. Tuan-tuan, kalau nak bertapa, jangan bertapa dalam gua, pergi bertapa dalam masjid. Itu pertapaan cara sunnah. Nabi SAW kita bertapa dalam gua, dalam masjid. Bila di 10 akhir Ramadan, mari kita duduk bertapa dalam masjid. Allahu Akbar. Maksud dianya, uquful qalb ala Allah Ta'ala wal khulwah. I'tikaf itu maksudnya kita tawajuhkan hati kita bersama Allah dan kita berkhulwat, bersunyi-sunyi dengan Allah. Kalau kita tak boleh pergi masjid, tapi hati beriktikaf, boleh ke tak boleh? Mana iktikaf ni? Tak sudut cara benda lain lah. Ni yang kita bimbang ini, fenomena iktikaf hari ni. Pergi iktikaf duduk di masjid, tapi 2-3 handphone bawa. Hak ni channel ni, hak ni channel ni. Tak jadi iktikaf juga. Rata pindah dia baca. Daripada pagi gelap duk baca cerita ni. Tengah hari pula sibuk cerita berapa Covid mati hari ni contohnya kan. Cerita petang-petang pula duk tengok isu politik. Panas sana, panas sini.
Akhir kali tak jadi i'tikaf. I'tikaf tu uquful qalbi ala Allah wal khalwah bihi. Masya-Allah. Mana hati kita tu bersendirian jauh daripada makhluk, kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya artinya bila kita kata beriktikaf, hari nak iktikaf di masjid, tapi iktikaf dalam rumah kita, biarlah view dia, feel dia sama dengan masjid. Kita duduk dalam bilik kita, senyap-senyap, dah siap selesai, dah urus anak-anak semua, masuk dalam bilik, jangan kacau. Mak nak duduk sini ni. Duduk baca Quran, duduk zikir, duduk zikir pagi petang jangan lupa. Zikir waktu pagi, zikir petang, zikir lepas solat. Mana semua kita ada zikir, masya-Allah tabarakallah. Kalau kita rasa letih dah baca, kita bagi nasihat kepada orang. Kita hantar nasihat-nasihat yang baik. Contohnya kita dapat daripada majlis ilmu ustaz kita ni, nasihat yang baik, amalan, doa, zikir, kita hantar forward kepada kawan-kawan. Tapi jangan hantar cerita-cerita yang pelik-pelik. Dah, ini cerita bulan Ramadan pun duk sibuk hantar cerita bazar, cerita masuk grup kuih tak menjadi. Tak ada faedah belakang tu. Apa benda yang kita nak buat yang kuih tak menjadi ni? Tak usah duduk sibuk dengan perkara-perkara yang tidak baik para jemaah sekalian. Dan hidupkan, ihyakan Ramadan tu bermula daripada pagi. Kita salat subuh berjamaah, kamu nak zikir waktu pagi, kita baca Quran, kalau ada tazkirah, ada majlis ilmu, kita ikuti. Alhamdulillah, dengan adanya alam maya ni telah mendekatkan kita dengan ustaz-ustaz kita. Walaupun kita duduk di mana saja kita berada, seolah-olah kita duduk dalam majlis ilmu yang disampaikan macam ada setengah jemaah yang hantar WhatsApp saya, dia kata ustaz walaupun saya duduk jauh, tapi seolah-olah saya duduk beradak dengan ustaz. Sebab line kita boleh jelas, kita boleh dengar, boleh tulis apa yang disampaikan, masya-Allah tabarakallah. Maka bermakna iktikaf, kita duduk seolah dalam masjid, kita kurangkan makan, kurangkan minum, jangan duduk banyak sangat, jangan duduk tomok sampai orang panggil lepas makan kenyang sampai tersadar nak bangun solat pun penat, maka itu tidak iktikaf nama dia. Yang kelima, dia panggil yang kelima. Ramadan juga syahrul jud, iaitulah bulan pemurah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan lebih kemurahan dia, Nabi sentiasa murah, tapi di akhir Ramadan kencangnya pemurahan Nabi lebih daripada angin yang kencang, laju sekali, masya-Allah tabarakallah. Sehingga ada orang tanya, Nabi kita keluar zakat ke tidak? Maaf, ini satu kajian. Sahabat-sahabat di pusat zakat boleh buat kajian, survey. Nabi kita untuk diri dia keluar zakat ke tidak? Banyak juga dia dapat harta. Jawab dia, ada pengkaji sirah mengatakan Nabi kita tak keluar zakat. Jangan cut, jangan potong ayat. Dengar habis. Sebab apa? Sebab kalaulah harta yang dia dapat, fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidzil qurba, dia dapat. Tapi kalau bentuk harta cukup nisab kita 15,000 ya kan. Tapi tak cukup haul. Apa mana tak cukup haul? Tak sempat dia simpan berapa hari di rumah dia, habis. Sebab tu tak ada zakat. Harta mari, habis. Yang kita ni lebih kena bayar zakat daripada infak. Sebab terlalu banyak menyimpan harta yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang kita tidak gunakan. Kita nak guna duit, sayang. Akhir kali dekat nak mati barulah minta dengan Allah Taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, panjangkan sikit tempoh ajalku, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah dah ya Rabbi, nak jadi orang soleh, nak pergi masjid. Boleh? Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajalah. Allah Taala tidak akan lewat walaupun sedikit apabila tempoh ajalnya sudah datang. Nah, maka amalan yang kita di akhir Ramadan ini apa yang kita buat? Yang pertama sekali, bagaimana kita nak suruh dapat nak meraih Lailatul Qadar itu, maka pada malam-malamnya kita atur jadual seperti yang saya sebut tadi, dengan qiyam, dengan solatnya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, dengan istighfar, dengan kita sedekahnya. Nak pergi cari orang pakai tak boleh, orang pakai mari rumah kita pun tak boleh, PKB punya pasal, kita ada lagi lorong-lorong akaun yang kita ada. Oi, makcik di kampung saya tak ada akaun. Jangan buntu, senang je.
Kita ada keluarga. Contohnya keluarga kita tu miskin. Ada 10 orang dalam kampung. Kita cari seorang, sepupu kita ke, adik-beradik kita ke, orang yang dipercayai di kampung. Kamu, aku nak serah duit malam ni juga. Ni, akaun. Mari nombor akaun. Malam kita transfer 1,500 dia. Ambil duit ni, mu terima lah. Bagi pihak mereka. Orang yang miskin, kita dah senaraikan. Makcik ni boleh 100, pakcik ni 200, adik ni boleh 50 contohnya. Masya Allah, tabarakallah, berlakunya Lailatul Qadar, walaupun di saat PKP, kita masih lagi boleh menerima infak fi sabilillah. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat. Cerita kita, kisah di akhir Ramadan belum berakhir. Dan saya rasa para jemaah rasa nak lengkapkan siri-siri perbincangan, insya Allah. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa lagi di Facebook Masjid Negara. Kuliah Duha besok. Hari yang ke-24 Ramadan, pukul 10 pagi, pada waktu yang sama, di tempat yang sama, insya-Allah dengan tajuk yang kita akan sambung lagi, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan. Tadi saya baru sebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam, dan bagaimana kencangnya angin, begitulah lajunya infak Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Insya-Allah kita sambung lagi besok. Ramadan, rahmat Ramadan pada kali ini sangat luas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, dan Allah Ta'ala senaraikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.